Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه ثوابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi tuan-tuan yang dah bersama, mohon bagi maklum balas ya. Bagaimana liputan dan juga suara, jelas ataupun sebaliknya, sebelum kita mulakan majlis insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Macan, Puan Hanun Yara, jelas, alhamdulillah, terima kasih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، إلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأرواح مشايخنا ووالدينا ومشايخهم ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا للمصنف هذا الكتاب الإمام النووي وأصوله ومن ينتسب إليه أجمعين، وخصوصا لهذه النية ولكل نية الخير والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة وسلاما تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسانه يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي تمم بالخير، ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Khalid Padang Singa, alhamdulillah, syukur kita ke hadratillah kerana dengan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya, dapat kita berhimpun lagi bersama-sama. Jadi cuaca di sini malam ini angin agak kuat, bertiup ni. Tuan-tuan tolong doakan semoga kemah kami ni dalam keadaan selamat sampai ke penghujung kita punya majlis pada malam ini insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung pembicaraan kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-haditsus sabi' wal 20, hadis yang ke-27 ya, betul ya, hadis yang ke-27. Kalau kitab terjemahan tu muka surat 60, yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
katakanlah bagiku, yakni apa maknanya? Nasihati akan aku, nasihatkanlah diri aku dalam Islam. Dalam Islam tu apa makna dia? Catatan dia iaitu yakni tentang akidahnya dan syariahnya. Tentang akidahnya dan syariahnya. Jadi seolah-olah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kata-kata yang singkat, yang ringkas, tetapi jelas dan tidak berhajat kepada tafsir lagi. Maknanya dalam Islam tu tentang apa? Tentang akidahnya dan juga syariahnya. Akan satu perkataan yang kukuh. Satu perkataan tu, apa dia makna satu perkataan? Qaulan kan? Kalau satu perkataan daripada sudut nahwu maknanya sepatah kata. Jadi di sini ni bukan hanya sepatah kata, namun dimaksudkan di situ, tuan-tuan boleh catat, yakni satu perkataan, maknanya himpunan kata-kata yang merangkumi pengertian agama yang jelas, serta tidak perlu ditafsir lagi. Kemudiannya sehingga aku tidak perlu lagi untuk bertanya kepada sesiapa selepas itu. Yakni selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Apa makna aku beriman dengan Allah? Yakni perbaharuilah keimananmu terhadap Allah. Memang kita dah beriman, alhamdulillah. Sahabat Sufyan bin Abdullah juga sudah beriman, tetapi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, amantu billah, kata amantu billah summastaqim, tu dua patah ni tuan-tuan. Ini pengertian yang besar ya. Hadis ni hadis yang besar, walaupun kata-kata baginda Nabi yang singkat, tetapi pengertiannya padat dan syarat. Jadi makna apa tu? Makna katakanlah aku beriman tu, tuan-tuan boleh catat, yakni perbarui keimananmu terhadap Allah. Dalam keadaan engkau mengingati dengan hatimu dan menyebut dengan lidahmu, macam tu. Dalam keadaan engkau mengingati dengan hatimu dan menyebut dengan lidahmu, supaya hadir sekalian perincian rukun-rukun iman. Maknanya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada tu. Makna kita ingatkan, sebut di lidah, ingatkan di hati. Itu, dan kemudiannya tetapkanlah kamu ke atas keadaan itu. Yang ni tetap ni makna apa? Kekal. Tetap ni makna apa? Kekal dan tetap atas amal ketaatan. Dan mencegah diri daripada sekalian perkara menyalahi syariat. Itu dia. Kekal dan tetap atas amal ketaatan dan mencegah diri daripada sekalian perkara yang menyalahi syariat, tanpa ada disertai dengan menyimpang dan melencong daripada jalanan agama. Jadi ini tuan-tuan, ringkasnya hadis ini adalah tentang istiqamah. Istiqamah dan juga keimanan. Istiqamah dan juga keimanan. Jadi hadis ini hadis yang cukup seni, daripada jumlah jawami'il kalim, kata-kata baginda Nabi yang singkat, tetapi menghimpunkan pengertian yang banyak, yang syarat. Yang mana baginda Nabi meringkaskan di atas perkara-perkara yang merupakan usul agama, iaitu apa? Akidah. Iaitu bagi persoalan, bagi yang bertanya tentang dua kalimah syahadah, minta maaf, maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkaskan pada yang bertanya ni, siapa ni? Sahabat ni Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ini. Baginda Nabi meringkaskan perkara-perkara yang merupakan perhimpunan usul agama Islam pada kalimah al-iman tu. Amantu billah, katakan aku beriman dengan Allah. Bukan sahaja beriman dengan Allah tu, bahkan kita beriman dengan dengan lagi baki rukun-rukun iman yang lagi 5 tu. Dan kemudiannya istiqamah, istaqim. Pada kata baginda Nabi perintah istaqim, istiqamahlah kamu.
Kalau kita terjemahkan, kalau secara literal dia, kita import bahasa Arab jadi bahasa Melayu, istiqamahlah kamu. Kalau daripada sudut bahasa Melayu kita, maknanya apa? Tetaplah kamu. Tetaplah kamu atas amal ketaatan. Maknanya tetaplah kamu di atas keimanan dan amal ketaatan tersebut. Maknanya tetap menjunjung titah perintah, buat yang disuruh dan tinggal yang ditegah. Maka termasuk padanya amalan yang melibatkan hati dan juga tubuh badan. Maka meliputi iman, Islam, ihsan, hadis yang sebelum ni. Nampak tak? Jadi pada hadis ni walaupun ringkas, tetapi dia meliputi hadis sebelum ini yang panjang tu, iman, Islam, ihsan tu, 3 perkara tu. Jadi ini istiqamah ini tuan-tuan adalah merupakan satu perkara yang besar lah. Firman Allah SWT dalam Al-Quran pun banyak tempat kita boleh jumpa kalimah perintah Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala memberikan tentang golongan-golongan yang beroleh keberuntungan, kejayaan, pemeliharaan dunia dan juga di akhirat. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Fussilat kan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang dia berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Maknanya dia beriman kepada Allah dan juga segala rukun-rukun iman. Summa istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, tetap mereka itu di atas amal ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka sering turun berkunjung-kunjungan silih bergantilah oleh para malaikat berseru kepada mereka itu, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian itu takut dan juga bersedih. Wa abshiru, dan beri khabar gembira dengan janjian bil jannah, syurga yang mana kalian dijanjikan dengannya, sehingga ke akhir ayat. Jadi begitu juga dalam firman Allah dalam surah Hud, fastaqim kama umirta, istiqamahlah kalian seperti mana kalian diperintah. Istiqamahlah kalian, kamu seperti mana engkau diperintahkan. Jadi berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun diturunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekalian ayat-ayat Al-Quran yang mana ia tu lebih berat, bersangatan, hebat dia punya datang dia tu, penerimaan baginda Nabi itu, dan payah, sukar, rumit. Itu dia, inilah antara ayat dia, ayat fastaqim kama umirta, berat, ayat yang berat. Sukar baginda Nabi SAW terima, kerana pengertian dia tu. Jadi ada di dalam pengertian yang lain, bahawa baginda Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyatakan orang-orang yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita istiqamah di dalam agama, dan kemudiannya wastaghfiruh dalam surah Al-Fussilat ayat 6. Fastaqimu ilaihi, istiqamahlah kalian, tetaplah kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudiannya wastaghfiruh, dan juga memohon keampunan. Jadi istiqamah itu adalah merupakan perkara yang sukar untuk nak diperolehi oleh kita manusia selain daripada para anbiya wal mursalin. Melainkan golongan yang dipermudahkan, yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita masuk dalam jumlah orang istiqamah. Kerana mengetahui hakikat itu, maka kita, seandainya kita ada berlaku di dalam kita nak menetapkan diri kita di atas landasan agama, keimanan dan juga amal ketaatan dan tinggal maksiat, maka berlaku taksir ataupun kecuaian pada diri kita, iaitu dengan kita mengabaikan perkara yang fardu, ataupun tidak menyempurnakan haknya, ataupun kita melanggar perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala perintah kita bertaubat, mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasnya hadis ini membimbing kita, iaitu petunjuk daripada hadis ini adalah baginda Nabi perintah bukan sahaja sahabat tersebut, bahkan kita semua umatnya baginda Nabi, supaya istiqamah tetap di atas tauhid, mengesakan Allah, dan
ikhlas melakukan amal ibadah, hanya semata-mata kerana Allah. Ya. Dan hadis ini menunjukkan juga kesungguhan yang kuat para sahabat nak belajar agama, sampaikan tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan nak pelihara keimanan mereka. Habis. Hadis yang ke-28, kelebihan sifat malu. Ini dalam kitab dalam kitab ini bab yang kedua lagi ya. Dah sampai kepada penghujung bab yang kedua lah. Jadi hadis-hadis ni semua hadis-hadis yang besar, hadis-hadis umdah, hadis-hadis yang merupakan foundation, asas dalam agama Islam. Dan tak dapat tidak kita kena tahulah huraian dia panjang menjela. Imam Nawawi sendiri ada di syarahkan hadis-hadis ini dalam kitab-kitab syuruh hadis seperti Syarah Sahih Muslim dan seumpamanya. Baik. Jadi yang ke-28 kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-hadis samin wal asharuna an Abi Mas'ud Al-Badri. Hadis tadi tu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis tadi yang tersebut tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Artinya, daripada Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sudah tidak malu lagi, maka buatlah apa yang engkau sukai. Ataupun apabila engkau tidak ada perasaan malu, buatlah apa yang engkau sukai. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Baik, hadis yang ke-28 ini adalah tentang kelebihan sifat malu, ataupun tentang membicarakan bahawa sifat malu itu adalah merupakan salah satu daripada cabang keimanan ataupun kesempurnaan iman. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Al-Wafi, nak ambil ringkasan dia, pada hadis ini, kepentingan hadis ini ada dinyatakan juga pengertian malu tu sendiri. Bahasa Arab sebut al-haya'u. Kalau bahasa Melayu sebut malu, ataupun kita sebut juga segan. Tapi kalau orang-orang belah utara, dia ada pengertian utara, belah Kelantan, Pantai Timur, dia ada pengertian segan tu malas. Tetapi yang ini ni nak kita bicarakan tentang malu. Malu. Jadi adalah dia katakan ada apabila pengertian malu itu ialah apa dia pengertian malu tu? Malu tu apa? Malu tu ialah imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab. Makna pencegahan diri daripada melakukan perbuatan yang dicela. Pencegahan diri daripada melakukan perbuatan yang dicela. Sama ada dicela pada syarak ataupun dicela pada adat atau pada akal. Wanqibadha, dan juga wanqibadha min fi'li syai'in, dan menahan diri itu daripada melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana takut akibat kesudahan daripada tersebut. Antaranya akibat yang ditakuti itu seperti celaan, dicela oleh Allah, dicela oleh masyarakat. Jadi itu pengertian malu tu. Apa dia malu? Imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab. Tertegah ataupun pencegahan diri, penahanan diri daripada melakukan perbuatan yang mengaibkan, yang memalukan. Perbuatan yang dicela. Baik. Dan tahan diri sama ada tahan daripada tinggalkan atau tahan daripada buat. Kenapa? Kerana takut kan akibatnya kesudahan tu, sama ada celaan ataupun seksaan. Jadi sesungguhnya seruan kepada berakhlak dengan sifat malu ni dan melaziminya adalah secara umumnya adalah merupakan seruan kepada menahan diri daripada tiap-tiap perkara maksiat dan kejahatan. Dan pada pihak tersebut, maka sesungguhnya malu ni adalah suatu pakaian daripada pakaian kebaikan
yang sepatutnya diingini oleh manusia, yang diinginkan, sangat diinginkan oleh manusia. Dan manusia secara umum bertanggapan, kalau tak ada sifat malu ni, orang yang tak ada sifat malu adalah merupakan suatu kekurangan dan keaiban. Jadi seperti mana sesungguhnya malu ni adalah kesempurnaan iman, kita kata tadi, ataupun dia tu adalah kelengkapan bagi iman. Perkara ni diperkuatkan oleh hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Al-haya'u syu'batun minal iman. Pada hadis yang lain, malu itu satu cabang daripada keimanan. Dan juga wal haya'u la ya'ti illa bi khairin. Dan malu itu tidak datang ia melainkan dengan kebaikan. Bahkan sesungguhnya agama Islam pada keseluruhan hukum hakam dan penghujahan hukum hakam, datang binaan dia tu dengan kebaikan dan juga perkara yang hak, yang benar. Jadi kerana demikian itulah dan seruan supaya kita tu juga meninggalkan perkara-perkara yang dicela ataupun yang mengaibkan. Kerana itulah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala masukkan hadis ini dalam jumlah hadis-hadis yang dipilih. Dan beliau yang dinyatakan dalam kitab Arba'in, hadis 40 beliau, dan beliau berkata ini hadis madarul Islam. Hadis ni pendek je tuan-tuan, tapi kata beliau hadis ini madarul Islam, paksi pada agama Islam. Iaitu apa? Paksi kepada hukum hakam dan penghujahan. Secara kesimpulan, yang disuruh dapat ada pada hadis ini, mana ada 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, makruh dan juga harus. Jadi kalau nak diperincikan tentang pengertian ni, seperti mana kalau kita lihat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sudah tidak malu lagi, maka buatlah apa yang engkau sukai. Maka para ulama ada beberapa tafsiran ataupun penjelasan tentang huraian tentang hadis ini. Ada beberapa pengertian. Antaranya yang pengertian yang pertama, yang ini ni, apabila kata baginda Nabi, apabila engkau sudah tidak malu lagi, maka buatlah apa yang engkau suka. Jadi ini dengan makna apa? At-tahdid wal wa'in. Nak bagi warning, ancaman, dan juga sebagai janjian seksa. Bagi warning dan janjian seksa. Itu satu pengertian. Jadi kalau pengertiannya maknanya, kalau seandainya kau tak ada lagi sifat malu lagi, maka buatlah apa kau nak buat. Kerana maka sesungguhnya Allah akan membalas perbuatan engkau tersebut dengan balasan yang bersangatan pedih kalau perkara-perkara yang haram tu. Seumpama ni ada dalam Al-Quran juga, seperti mana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum. Allah Ta'ala khitabkan kepada orang kafir, i'malu, orang kafir dah lah tak beriman kepada Allah, tak buat yang Allah Ta'ala suruh, tak tinggal apa yang telah tegah. Allah Ta'ala kata, i'malu, beramallah, buatlah apa kalian ma syi'tum, sekehendak kalian nak buat. Jadi itu pengertian apa? At-tahdid dan juga wa'in, makna bagi warning, ancaman, bukan nak suruh buat betul-betul. Macam kita marah anak-anak juga kan, kita tak bagi dia buat, kita pun kata buatlah. Maknanya apa tu? Bagi peringatan, jangan buat. Kalau buat juga kau terima akibat, macam tu kan. Itu satu pengertian. Pengertian yang kedua ada dengan makna khabar, ataupun yakni dengan makna pemberitahuan. Pemberitahuan bahawa sesungguhnya sesiapa orang dia tak ada sifat malu, dia akan buat apa dia sukalah. Kerana sifat malu itulah yang mencegah dia daripada buat perkara-perkara yang keji.
Kalau seseorang yang tak ada sifat malu, dia akan bergelumang pada perkara-perkara yang fahsyak dan mungkar. Itu sebab orang sanggup melakukan mereka golongan ini sanggup melakukan dosa secara terang-terangan. Terang-terang minum arak, terang-terang melakukan berjudi, dan seumpamanya, kerana tidak ada malu. Dan makna pengertiannya yang ketiga, iaitu pengertiannya, iaitu adalah perintah ni pada hadis ini adalah perintah al-ibahah, makna keharusan, harus. Seolah-olah pengertiannya apa dia? Apabila engkau tidak ada malu nak lakukan sesuatu perkara, ataupun nak meninggalkan daripada melakukan satu perkara, bukan daripada Allah dan bukan daripada manusia, makna tak ada malu tu, dengan Allah tak ada malu, dengan manusia pun tak ada malu, maka itu adalah perkara yang mubah. Ini perkara yang harus, yang kita boleh buat, yang tak ada suruhan, tak ada tegahan. Jadi apabila sesuatu tu, perbuatan tu tak ada tegahan dan tak ada suruhan daripada syarak, maka hukum dia mubah, harus. Jadi kalau ikut Imam Nawawi mengambil pilihan pengertian yang ketiga. Adapun yang kuat pengertian adalah pengertian yang pertama, iaitu pada hadis ini adalah merupakan ancaman, warning, jangan buat. Dan sehingga sepatutnya kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana malu ini adalah merupakan warisan ataupun pusaka, turasul anbiya. Dia adalah merupakan asal kepada akhlak-akhlak mulia dan pembangkit ataupun pendorong yang paling kuat sekali seseorang itu melakukan kebaikan dan juga menjauhi kejahatan. Kerana itulah dia adalah merupakan pusaka nabi-nabi yang terdahulu, yang mana yang tidak lagi dinasahkan hukum dia, masih lagi tak dinasahkan syariat dia tu. Jadi diwarisi zaman berzaman daripada para anbiya wal mursalin, sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, hadis ini membimbing kita kepada bahawa sesungguhnya kita ni malu nanti. Jadi malu ni ada beberapa perkara yang kita kena perincikan, sebab malu ni secara umum ada dua kategori. Satu, malu yang dipuji syarak dan disuruh. Yang kedua, malu yang dikeji dan ditegah. Tu ringkas dia. Satu, malu yang dipuji dan disuruh kita malu. Memang disuruh kita malu. Satu lagi yang dikeji. Namun sebelum tu, malu, kalau dalam kitab Al-Wafi dinyatakan dua jenis, iaitu salah satu dinamakan malu tu al-haya'u al-fitri, malu fitrah, kejadian manusia. Yang mana dia tu adalah merupakan kejadian resam perangai manusia yang yang bukan perkara yang perlu diusahakan. Memang sedia kala lagi manusia ni disertakan dengan sifat malu. Yang Allah Ta'ala anugerahkan bagi hamba, seseorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala jadikan dia fitrah dia. Jadi ada pun satu lagi tu yang dipanggilkan al-haya' al-muktasab, makna al-iktisabi. Yang satu lagi, yang pertama tadi tu malu yang makna al-fitri, maknanya yang fitrah. Yang kedua, malu yang al-iktisab atau al-muktasab, yang kita perlu usahakan. Perlu usahakan malu tu, malu sehingga yang boleh mencegah kita daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang keji, akhlak-akhlak yang keji. Yang itu malu tu malu yang kita kena usahakan. Kemudiannya malu yang maknanya tadi kita kata malu yang dipuji dan disuruh tu, iaitu kita malu tadi itulah malu al-muktasab, kita usahakan, kita latih diri kita sungguh-sungguh, sehingga kan kita tu
berjadi bersebati pula dengan kita. Kalau disungguhkan, insya-Allah taala jadi bersebati dengan kita sifat malu, maka kita sentiasa bersifat dengan malu di mana jua kita berada, bila-bila masa, sama ada kita seorang ke, dengan orang lain ke, kita dalam tempat yang terbuka atau tertutup, apa jua keadaan, kita tetap dengan keadaan malu kita yang mendorong kita untuk buat amal taat dan juga mencegah kita daripada maksiat. Jadi ini perlu kepada riyadhah, latihan dan juga mujahadah, perlawanan hawa nafsu, dan dia berterusan, secara berterusan. Jadi malu yang dikeji oleh syarak pula, iaitu malu pada melakukan perkara-perkara yang fardu. Malu pada buat benda-benda fardu, ataupun malu nak meninggalkan perkara-perkara yang ditegah. Malu kat situ, itu malu yang dikeji. Jadi hadis ini membimbing kita bahawa malu yang dipuji itu kebaikan secara keseluruhan. Siapa-siapa yang banyak sifat malu, maka banyaklah kebaikan dia. Siapa-siapa kurang sifat malu, sedikitlah kebaikan dia. Dan juga hadis ini membimbing kita tidak ada malu bagi menuntut ilmu, hukum hakam agama. Dan tak ada malu, dan kita tak boleh malu pada nak menuntut ilmu, tak boleh malu pada menuntut kebenaran. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53, wallahu la yastahyi minal haq, wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah itu tidak malu ia daripada kebenaran. Habis. Kemudiannya hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-29, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-hadisu at-tasi' wal 'ishrun an Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Baik. Hadis yang sebelum ni tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis yang terakhir ni tuan-tuan, daripada jumlah 29 hadis, yang mana 26 daripada Imam Ibn Salah rahimahullah, dan 3 lagi yang ditambah oleh Imam Nawawi, yang mana kesemua hadis ini adalah hadis asas dalam agama Islam, iaitulah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawasanya seorang lelaki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku hanya sembahyang yang wajib saja, yang sunat-sunat tak buat, dan puasa pada bulan Ramadan sahaja, puasa-puasa sunat tak buat, dan aku menghalalkan yang halal. Apa makna aku menghalalkan yang halal? Maknanya aku beriktikad akan kehalalannya. Tu kena catat situ tu. Makna aku mengiktikadkan, aku membenarkan kehalalannya, dan aku buat yang wajib daripadanya. Aku membenarkan yang halalnya dan aku buat yang wajib. Kerana kalau kita perkara yang Allah Ta'ala halal kita haramkan, tuan-tuan, itu adalah perkara yang boleh merosakkan akidah. Begitu juga sebaliknya, perkara yang haram kita pergi halalkan pula. Jadi tidak. Itu kata beliau, Jabir bin Abdullah kata, makna seorang lelaki ni yang bertanya ni berkata, aku semayang yang wajib je. Yang wajib maknanya semayang fardu 5 waktu. Puasa pada bulan Ramadan pun yang wajib saja. Dan aku menghalalkan yang halal, makna aku i'tikadkan halal tu halal, dan aku buatlah yang wajibnya. Dan aku mengharamkan yang haram ni, makna apa? Aku i'tikadkan yang perkara haram tu haram, dan aku menjauhinya. Macam tu makna dia. Dan haram tu setiap sesuatu yang ditegah oleh syariat daripada kita melakukan ataupun mengambilnya atas jalan yang tegahan yang qat'i. Baik. Jadi kata begitu tu, dan aku tidak membuat sesuatu yang lebih daripada itu. Tak, lebih daripada itu je lah yang aku mampu, katakan. Kemudian kata baginda, beliau bertanya lagi, apakah aku dapat masuk syurga? Nabi SAW bersabda, ya. Na'am, ya. Pendek je Nabi kata, tapi pengertiannya engkau akan masuk syurga. Baik.
Jadi hadis ini tuan-tuan yang terakhir ini, hadis ini hadis yang besar kedudukan dia, dan juga merupakan paksi bagi agama Islam dan perhimpunan baginya. Kerana pada hadis ini ada bicara tentang af'al, perbuatan-perbuatan, sama ada yang melibatkan hati maupun tubuh badan. Dan mana kedua-dua itu sama ada perkara itu diizinkan, dibenarkan syarak kita buat, ataupun tak dibenarkan. Yang dibenarkan seperti yang halal, yang wajib, yang disuruh kita kan, yang sunat. Yang tak dibenarkan tu seperti yang haramnya, yang makruhat. Jadi apabila seseorang itu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka sesungguhnya dia telah menunaikan sekalian wazifah ataupun tugas-tugas agama, dengan i'tiqad yang benar, dan juga dengan dia menyempurnakan tugas-tugas agama, maka tuan-tuan, maka secara umumnya, berdasarkan janjian dengan rahmat Allah SWT, melayakkan dia masuk syurga dalam keadaan yang aman. Habis. Jadi apa ni, pada hadis ini ada beberapa fikih yang panjang, banyaklah kalau nak disebutkan. Antaranya hadis ini dinyatakan bahawa ia adalah merupakan baginda Nabi adalah merupakan rahmat pada seluruh alam, yang mana Allah SWT mengutuskan baginda Nabi Muhammad SAW kepada manusia, supaya melepaskan daripada kesesatan yang boleh membawa kepada neraka, dan menunjukkan jalan-jalan hidayah yang menyampaikan kepada syurga. Jadi itu dikatakan yang akhir tu maknanya kelebihan menunaikan kefarduan, ataupun hadis ini tentang tariqul jannah, jalan-jalan ke syurga. Jadi jalan ke syurga itu jalan yang terang, jalan yang mudah sebenarnya kalau bagi yang diterangkan dan dipermudahkan oleh Allah. Jadi Allah SWT telah menetapkan akan ketetapan batasan Allah. Allah SWT telah memfardukan perkara-perkara yang kita wajib menjalaninya. Dan barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, melazimi mengikutnya sehingga ke penghujung usia, dan apa ni, apa ni, ataupun barang siapa yang tidak melakukan, dan melaziminya sehingga ke penghujung usia dia, ataupun yang melampaui batasan-batasan, menyalahi suruhan, maka dia akan dijatuhkan ke dalam neraka, diseksa oleh Allah SWT seperti mana yang dijanjikan. Jadi apa sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan, dan apa yang Allah Ta'ala fardukan adalah merupakan suatu jaminan, ataupun bukti terhadap kemampuan manusia pada melakukan amal ketaatan tersebut. Kerana Allah SWT tidak memfardukan perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Cuma tinggal lagi pilihan hatilah. Salah betulnya tu. Jadi semoga kita termasuk dalam golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam keimanan dan amal ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau nak tuan-tuan berhajat kepada huraian yang panjang-panjang lagi tentang hadis ini, hadis-hadis ataupun 29 hadis ini, maka perhalusilah ia dalam kitab-kitab yang mutawwalat. Habis. Mari kita berpindah kepada bab yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. فصل في حقيقة الإخلاص والصدق. أما الإخلاص فقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو، فقال سألت جبريل عن الإخلاص ما هو، فقال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو، فقال سر من أسراري استودعته قلب من أحببته من عبادي. ومن ثم ورد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه إلى آخره. Baik. Jadi bab yang ketiga ni daripada 5 bab. Jadi bab yang ketiga ni tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala susun dia tu ada 3 fasal. Ada 3 fasal ya dalam bab ini. Bab ini bab tentang perincian tentang bicara tentang
ikhlas dan juga siddiq yang ada disebut awal secara ringkas dalam bab yang pertama. Ni kita sampai bab yang ketiga ni. Ada 3 fasal. Fasal yang pertama insya-Allah kita akan lewati pada menyatakan hakikat apakah itu ikhlas, apakah itu siddiq, apa perkaitan hubung kait dia, apa hukum dia tu. Kemudiannya tentang fasal yang kedua tentang menghadirkan niat. Menghadirkan niat ketika mengerjakan ketaatan yang merupakan dia tu kesempurnaan ataupun syarat-syarat kesahihan bagi satu-satu amal ketaatan. Dan supaya dapat dibezakan satu-satu amal itu daripada perkara-perkara adat dan perkara-perkara ibadat. Tu menghadirkan niat peran pada fasal yang kedua. Pada fasal yang ketiga dinyatakan tentang niat itu menjadi penentu terhadap balasan, sama ada balasan yang kebaikan ataupun sebaliknya balasan kejahatan. Baik. Jadi kita lihat Jadi saya tidaklah bercadang untuk nak go through baca tu, maknanya bermain dengan ibarat ataupun dengan ungkapan tu. Secara kalau macam orang ngaji pondok tu kan, dia lafzan bi lafzin, kalimatan bi kalimatin, kalimah demi kalimah, ayat demi ayat, lembaran demi lembaran. Jadi kita ni terus sahaja, mana dikatakan tu apa, kita ambil dia punya isi-isi ataupun perkara-perkara yang utama yang sehingga kita tahu dan yang kita perlu amalkan. Tu supaya dapat kita amalkannya. Itu matlamat kita menuntut ilmu. Jadi pada bicara ikhlas dan siddiq ni 2 perkara. Satu ikhlas, yang kedua siddiq. Jadi pada fasa pertama ni dinyatakan hakikat apakah itu ikhlas dan juga siddiq ataupun benar. Siddiq bahasa Arab, bahasa Melayu kata benar. Orang yang bersifat dengan ikhlas disebut mukhlis. Orang yang benar disebut siddiq ataupun shadiq, orang yang benar, ataupun siddiq, orang yang sangat benar. Jadi ikhlas, ada pun tentang ikhlas, Tuan Pengarang terus memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Baik. Jadi pengertiannya, dan mereka ni siapa? Kalau kita lihat tentang asbabun nuzul ayat ni, yang diturunkan kepada golongan-golongan ahlul kitab musyrik, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelum tu menyatakan innal ladzina kafaruna min ahlil kitabi wal musyrikina, macam lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maknanya tidak adalah orang-orang daripada ahli kitab, lam yakunil ladzina kafaru, orang yang kafir, min ahlil kitabi, daripada golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Innal ladzi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, dan juga orang-orang kafir musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu Taala, berpisah daripada pegangan dan amalan mereka itu sehingga akan datang kepada mereka bayinah, penjelasan, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa utusan dan juga penjelasan dengan Al-Quran dan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya wama umiru, sampai pada ayat wama umiru, mereka itu tidaklah diperintahkan. Mereka itu siapa dia? Manusia. Daripada waktu tu, daripada kalangan orang yang kafir ahli kitab ataupun orang yang kafir musyrik, penyembah api, majusi, penyembah patung berhala, penyembah bulan, bintang, matahari dan seumpamanya. Bahkan ini perintah ni kepada seluruh umat baginda Nabi SAW. Mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka diperintah melainkan mengikhlaskan. Jadi kita semua ni Allah Ta'ala perintah mukhlisina, mengikhlaskan lahu, bagi Allah, ad-din, akan agama. Apa makna mengikhlaskan agama? Jadi kita pernah jelaskan, kalau tuan-tuan masih ingat lagi,
Mengikhlaskan bagi agama ni, jadi dia ada secara ringkasnya dua perkara besar. Pertama, ikhlas pada i'tiqad, pada akidah, iaitu kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Itu satu. Yang kedua, ikhlas pada ibadah. Ikhlas pada akidah yang pertamanya, iaitu mentauhidkan Allah SWT, mengesakan Allah SWT, dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, tidak mensyirikkan Allah. Ikhlas pada ibadah, yakni kita buat dengan benar, ikhlas, dan kita tidak riak, tidak mengharapkan perkara-perkara keduniaan dengan amal taat. Jadi itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sekalian hamba-hambanya yang walaupun khusus pada ayat ini pada orang kafir ahli kitab atau golongan yang musyrik, namun umum kepada semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi ikhlas ni tuan-tuan, itulah kita ajar diri kita pada ketika kita pada ketika kita membaca surah masa kita baca doa iftitah, maka pada permulaan solat tu, pada kata wajjahtu wajhiya. Apa makna wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu wajjahtu wajhiya tu kalau secara literalnya maknanya apa? Aku hadapkan akan wajahku bagi Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, hal keadaan aku seorang Islam yang cenderung kepada agama Islam, meninggalkan segala ajaran-ajaran yang sesat. Okey. Apa makna aku hadapkan wajah aku tu? Adakah dengan makna kita menghadapkan muka kita? Bukan tuan-tuan. Wajah tu wajhiya tu, kalau ikutkan wajah kita, kita hadapkan secara umum tubuh badan kita hadap ke arah kiblat. Wajah, muka kita pandang tempat sujud. Itu ketika dalam salat. Yang kita maksudkan, yang erti pada kata wajah tu wajhiya tu ialah aku ikhlaskan bagi Allah akan agamaku. Macam tu. Itu makna wajah tu wajhiya. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Lalu baginda bersabda. Jadi Huzaifah Al-Yamani pernah bertanya baginda Nabi tentang ikhlas. Ikhlas tu apa? Jadi kemudiannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, lalu aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Sa'altu Jibril anil ikhlas ma huwa faqala sa'altu Rabbal Izzah. Jadi Jibril jawab apa? Jibril jawab aku juga bertanya ikhlas itu kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Maknanya Huzaifah Al-Yamani tanya baginda Nabi, baginda Nabi tanya baginda Nabi telah bertanya pun kepada Jibril. Jibril pun telah bertanya kepada Allah Ta'ala tentang ikhlas tu apa dia. Jadi apa jawapan Allah SWT? Sirrun min asrari auda'tuhu qalba man ahabba uhibbu min ibadi. Iaitulah ikhlas itu ialah suatu rahsia daripada rahsia aku yang aku letakkan akan ikhlas itu dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Faham? Jadi ikhlas ini tuan-tuan, maknanya secara ringkas depan nanti kita akan jumpa bahawa ikhlas itu adalah merupakan kita tu menunggalkan amal ketaatan kita itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana selain Allah. Tengok sikit depan. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ikhlas itu ialah menunggalkan. Nampak ni? Ni ada beberapa definisi ikhlas. Tuan-tuan boleh highlight. Dan kalam ni jelas ya. Terjemahan pun jelas. Ikhlas itu ialah highlightkan tu. Menunggalkan, mengqasad menuju Allah Ta'ala. Mengqasad tu bahasa Arab, campur Melayu tu. Maknanya menunggalkan qasad. Seperti mana kata lain ni dalam naskah ni tak ada. Naskah yang Arab ni.
Tak apa. Baik, kita tengok dalam kitab ni. Ikhlas itu ialah menunggalkan qasad ataupun menunggalkan niat kita tu terhadap Allah Ta'ala, ataupun menunggalkan tujuan kita. Tu, catat situ. Menunggalkan tujuan dengan amal taat tu kepada Allah Ta'ala pada membuat ketaatan, iaitu dengan bahawa seorang itu hanya menghendaki, itu dia punya perincian dia. Dengan sebarang ketaatan dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu highlight. Menghampirkan Allah, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Sama ada kepura-puraan bagi makhluk, nak pura-pura, menunjuk-nunjuk, atau untuk memperoleh pujian di sisi manusia, atau apa jua nilai pujian daripada makhluk, atau apa jua maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu masuk dalam jumlah riak. Maka ikhlas binasa je dengan riak. Kemudiannya, dan berkata Imam Al-Qushayri rahimahullah ta'ala, ikhlas ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga ada berkata ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan sebarang pandangan makhluk. Dan mengikut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, dan siddiq benar itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada riak baginya, dan orang yang siddiq benar tiada ada ujub, merasa bangga diri dalam diri. Baik, sebentar ya. Nampaknya ada panjang juga, banyak juga yang tuan berterjemah skip. Kalau yang versi Arabnya, yang ceritakan Darul Minhaj ni, ada beberapa muka surat lah yang di skip, tidak diterjemahkan. Mungkin pada naskah yang lain tiada yang tidak diterjemahkan. Jadi yang tadi itu terus saja daripada yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi daripada Imam Abul Qasim Al-Qushayri rahimahullah ta'ala tentang ikhlas tu apa dia? Ifradul haqq, makna menunggalkan Allah Ta'ala, fit ta'ati bil qasdi, menunggalkan tu dengan qasad, dengan niat. Tu yang pertama kena highlight pada perenggan yang tadi tu. Maknanya menunggalkan Allah Ta'ala tu dengan niat. Niat dia tu pada amal ketaatan yang dia buat. Jadi dia tak nak, melainkan nak amal taat, nak hampirkan diri kepada Allah, nak dikasihi oleh Allah, nak diampunkan dosa, nak diberikan pahala. Tu masuk dalam jumlah nak kehampiran kepada Allah Subhanahu Taala. Dan dia tak nak selain daripada tu. Bukan nak pura-pura, bukan nak dapat pujian orang ataupun pujian selain daripada Allah Subhanahu Taala, ataupun nak menghampirkan kepada diri kepada orang, kepada makhluk. Bukan. Kemudian dalam yang kata yang lain, Imam Qushayri juga berkata, ikhlas itu membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Masuk juga dalam pengertian ikhlas. Ataupun ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira sebarang pandangan makhluk. Apa kata orang kita buat ni? Apa kata orang? Dan mengikut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, tengok depan sikit lagi, ni semua ada perincian yang lebih kurang pengertian ikhlas tu. Jadi berkata Imam Warwaina an Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, qala al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahazatil khalqi wa sidqu at-tanaqqi an mutala'atin nafsi. فالمخلص لا رياء له والصادق لا
i'jabalahu. Baik, mengikut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq pula rahimahullah ta'ala pula, ikhlas itu ialah apa dia? Terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk. Maknanya kita tu terpelihara, maknanya kita tu tidak, kita buat amal tu tidak ambil kira pandangan makhluk tu, maknanya dengan kata lain tidak riak lah. Dan sidik manakala benar itu pula membersihkan diri daripada peranan nafsu, daripada apa? Ataupun daripada pandangan nafsu. Jadi kalau ikhlas itu pelihara daripada memandang makhluk, pandangan makhluk, manakala benar itu at-tanaqi, membersihkan diri daripada penglihatan nafsu, hawa nafsu, penglihatan diri kita sendiri. Apa makna? Tengok depan. Maka orang yang ikhlas itu tiada riak baginya. Kalau orang yang betul-betul ikhlas, satu-satu amalan memang tak ada riak. Jadi kalau ada riak, maka ikhlas tu terbatal. Sebab ikhlas tu maknanya ifradul haq, fi ta'ati bil qasdi, menunggalkan Allah Ta'ala semata-mata, kan? Kerana kita buat amal ta'at, kerana menjunjung perintah Allah, kerana nak dekatkan diri kepada Allah, bukan kerana nak pujian. Nampak? Jadi orang kalau betul-betul ikhlas, dia tak ada riak. Dan orang yang sidik, orang yang benar pula, dia tiada ada ujub. Ujub ni merasa bangga dalam diri. Bangga dalam diri ni makna apa, tuan-tuan? Jadi ujub ni kalau nak ikutkan dia pada bahasa, makna hairan. Hairan ni bangga dengan kelebihan diri kita sendiri. Imam Al-Ghazali dalam kitab Zammul Kibri wal Ujbi, dalam bicara Al-Muhlikat, panjang lebar bicara tentang ujub ni. Antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang menjadi ujub, antaranya adalah sebab kemuliaan-kemuliaan. Sama ada kemuliaan tu yang zanni, yang sangkaan, ataupun kemuliaan yang hakiki, yang benar-benar. Kemuliaan yang sangkaan ni antaranya keturunan yang baik-baik. Dia tu orang yang mempunyai kepandaian, kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Orang yang punya harta benda yang banyak, yang mempunyai pengikut-pengikut jawatan yang besar, pengikut yang ramai, pengaruh pengikut, kemudiannya yang ataupun amal ibadat dan ilmu pengetahuan. Semua tu boleh menyebabkan seorang tu ujub apabila dia melihat kelebihan yang pada diri dia tu bukan pemberian Allah. Dia merasakan itu tu adalah kelebihan dia sendiri, hasil usaha dia sendiri. Dia tak nampak itu pemberian Allah. Maka itu ujub. Ujub ni adalah dosa, maksiat batin, dosa yang melibatkan hati. Maka wajib kita membersihkan diri daripadanya. Maka kita pandanglah bahawa semua ada kelebihan pada diri kita, iaitu adalah merupakan pemberian Allah. Pemberian Allah tu maknanya penyelesaian bagi ujub. Kita benarlah, bersifat jujurlah. Jujur kita tu makna kita pandang kebenaran bahawa semua tu kelebihan tu Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada kita. Dan dia pula boleh dia tak kekal lama, boleh jadi hilang, boleh jadi ditarik balik. Berapa ramai orang yang kuat jadi lemah, orang yang kaya jadi miskin, orang yang pandai hilang ingatan. Jadi itu, maka ujub ni, kalau orang yang benar, dia tidak ada sifat ujub. Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas, wa rawaina an Abi Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu qala, mata syahidu fi ikhlasihimul ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Baik. Jadi ikhlas ni tuan-tuan, kalau orang yang sampai kepada tahap ikhlas, kata Imam Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, orang, kalau seseorang kita merasa kita ikhlas, kita buat amal selama kini ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas. Dengan makna apa? Dengan kata tu kita tak sandarkan amalan tersebut tu adalah pertolongan Allah. Kita boleh buat amal ni sebab Allah Ta'ala bagi hidayat dan bagi taufik. Taufik ni Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita boleh buat amal ta'at. Tinggal maksiat tu taufik.
Jadi kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, tak bagi hidayat, dia panggil khizlan, dibiarkan begitu saja. Jadi taufik kita boleh baik, kita boleh buat amal kebaikan, kita boleh tinggalkan perkara-perkara kemaksiatan, itu kerana Allah Ta'ala bagi kita pertolongan dan juga pemeliharaan. Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi maknanya sehingga kan kita tengok, kalau kita buat amal ibadat, kita ikhlas, kita buat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali kita ikhlaskan dengan kita lepaskan diri daripada daya upaya, mana kita hilangkan ujub, mana kita benar-benar ikhlas, sehingga kita pandang amal kita yang kita buat ni Allah Ta'ala tolong. Terima tak terima pun belum tentu lagi, dan sehingga merasakan kita ni masih lagi belum beramal taat. Jadi ada dinyatakan kata-kata Imam Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu, tanda ikhlas ini penting untuk kita nak cam diri kita ni ikhlas ke tidak. Jadi ikhlas hari ni tuan-tuan, bermain di bibir-bibir kita dah jadi adat kebiasaan lah. Salah ke? Jadi kena kita perhalusi lah. Maka kalau nak ikutkan ikhlas ni, dia di hati kita, dia bukan di bibir, di lidah diamnya. Maka dia di dalam hati kita. Maknanya kita nak ikhlas apa benda kita buat, amal ibadat, amal taat, tinggal maksiat, kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata ikhlas, barangkali kita nak harap pujian orang, jadi tak ikhlas pula. Maka petanda kita ikhlas tu, kata Imam Zunnun Al-Misri, pertama, wujud kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Kita dah buat satu amal ibadat, tinggal maksiat, orang puji ke, orang cela ke, sama je kat kita. Maknanya tak terkesan kita puji tu, kita tak suka, seronok. Orang cela, kita tak sedih. Sebab apa pula? Sebab aku buat amal taat bukan kerana orang, kerana Allah Ta'ala. Tinggalkan pun begitu. Orang nak cela ke, nak kata ke, ikutlah. Jadi aku buat amal taat, tinggal maksiat. Yang kedua, lupa melihat amal dalam amal. Ini yang dikatakan tadi tu. Lupa wanisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Lupa melihat amal dalam amal tu mana apa? Mana kita dalam pada beramal ni, kita tak pandang tu hanya semata-mata diri kita, kita pandang ia pertolongan Allah. Itu makna dia. Dan yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat. Iqtida'i sawabil amal fil akhirah. Kita nakkan pahala tu di akhirat sana, bukan kita nak ganjaran bersegera di dunia ni seperti pujian orang, jawatan dan seumpamanya. Habis. Dan berkata Abu Osman, wa an Abi Osman Al-Maghribi rahimahullah qala al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ila al-khaliqi. Sikit lagi. Abu Osman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala beliau berkata, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khalik, iaitu Allah Ta'ala. Maknanya kita buat amal ibadah, kita tak pedulikan pandangan orang. Bukan dengan sebab kita tu bila kita buat amal ibadah, katalah kita mula-mula solat atau baca Quran, mula-mula tak ada orang, lepas tu ada orang, mai lain jadi pula kat diri kita. Kalau kita solat biasanya tak ada orang tu, kita tak buat sembahyang kita tak lama, pendek aja. Tetapi bila ada orang, kita pergi panjangkan pula. Jadi itu kita dah terkesan dengan pandangan orang. Walaupun terkadang orang tu tak pandang pun kita, dia lalu je pun kan, kita perasan orang duk tengok amalan kita. Binasa amalan kita tersebut, tak ada pahala di sisi Allah, bahkan mengundang murka dan azab seksa yang bersangkutan pedih. Na'udzubillah. Dan berkata Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah bahawa sama segala perbuatan hamba itu, baik pada zahir ataupun batin. Jadi sama. Ini dikatakan ikhlas tu bahawa kita sama, zahir kita, batin kita sama. Macam mana luar, macam itulah dalam. Jangan luar lain, dalam lain. Jangan kita dekat luar, dekat dalam kita dekat dalam kita tak baik, luar kita tunjuk baik, harap baik. Jadi sama, macam mana kita dalam, macam mana begitulah kita di luar. Maknanya amal ketaatan yang kita buat tu, tuan-tuan, sama ada kita seorang diri ke ataupun di kalangan masyarakat ke, kita ada orang ke, kita tak ada orang ke, seorang kita dekat tempat tertutup atau tempat terbuka, maka sama aja. Sama aja amalan kita tu. Tidak terkesan dengan pandangan orang, dengan kehadiran orang. Sebab kita fokus kita amal taat kerana Allah Ta'ala suruh, aku nak junjung perintah Allah dan nak mengharapkan kehampiran kepada Allah. Ini dua asas besar dalam ikhlas.
Sebab ikhlas ni, kata Imam Al-Ghazali, hakikat ikhlas itu nafyu syaub anin niyati. Kita menafikan sebarang campuran daripada niat kita tu yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, meninggalkan satu pekerjaan kerana manusia adalah riak. Satu pekerjaan atau satu amalan. Kalau kita meninggalkan satu amalan kerana manusia adalah riak. Mengerjakan satu pekerjaan kerana manusia adalah syirik. Syirik dimaksudkan syirik khafi lah, iaitu riak. Riak juga ni, dua-dua riak. Kita buat amal ketinggal amal kerana orang, maknanya riak. Dan ikhlas itu bahawa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Habis. Dan ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala ditanya, apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu? Maka beliau menjawab, ialah ikhlas. Kerana ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuan bagi nafsu dalamnya. Nafsu dia suka pada seronok, ujian orang, nafsu seronok. Ataupun perkara-perkara yang kesedapan, kenikmatan keduniaan, seronok lah. Tapi ikhlas ni, kita bukan dapat ganjaran bersegera. Nafsu tak suka. Jadi perkara paling susah nak buat amal ibadat, ikhlas. Sebab amal ibadat tu, dia boleh rosak dia dengan riak. Dan memang segala amal ibadat tu berpotensi untuk dirosakkan oleh riak. Dan berkata Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, perkara yang mahal sekali di dunia adalah ikhlas. Yalah, mahal lah. Yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, ikhlas lah. Habis. Dan berkata Abu Usman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala pula, ikhlas orang awam ialah sesuatu amalan yang tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Dan ikhlas orang khawas ialah sesuatu amalan yang berlaku ke atas mereka, bukan dengan mereka. Maka nampak pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa-apa hubungan dengannya. Dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atasnya, dan mereka juga tidak mengiranya. Kita dah bicara tadi dah ni. Itu apa dia. Jadi ikhlas ni, orang awam dengan orang khawas ni, ini tingkatan keimanan lah. Selain daripada manusia biasa, selain daripada para anbiya wal mursalin, daripada kalangan manusia biasa, ada yang khawas seperti golongan siddiqin, golongan yang golongan yang merupakan kekasih-kekasih Allah. Ada yang golongan-golongan masyarakat umum, orang ramai, jadi berbeza-beza ni dengan berbeza-beza ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ikhlas di sisi orang awam ni, amalan tu yang tak ada hawa nafsu dalamnya. Manakala ikhlas di sisi orang yang siddiqin, orang yang khawas, yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, amalan yang berlaku mereka bukan dengan mereka. Maknanya bukan semata-mata, maknanya pada diri mereka tu, dengan kehendak hati mereka nak melakukan amal taat, tetapi perbuatan itu semuanya adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian buat. Kalian pilih nak buat amal taat, Allah Ta'ala pun jadikan kekuatan kepada kalian untuk melakukan amal taat. Jadi dia tak nampaklah diri dia yang melakukan tu, bahkan dia nampak itu pertolongan Allah. Jadi itulah dia keikhlasan orang-orang yang khawas. Kemudiannya, dan berkata Imam Ma'khul, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah ta'ala, apabila ikhlas seorang hamba selama 40 hari, pasti nampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Pancaran hikmah ni makna ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', terbit di lidahnya, yang asal daripada hati. Kalau seorang yang buat amal ibadat selama 40 hari dengan ikhlas. Dan berkata Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu pula, sesiapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, zuhud ni dingin terhadap dunia, nakkan gemar kepada akhirat, mesti nampak baginya karamah. Keramat tu apa dia? Depan. Dan karamah ni bahasa Melayu makna kemuliaan. Siapa yang tidak nampak baginya keramat ketika itu, maka sesungguhnya itu disebabkan daripada zuhudnya itu tidak benar. Mungkin dia berpura-pura zuhud, tapi hati dia masih lagi hendak gemarkan kepada dunia. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, bagaimana maksud nampak keramat tu? Ada keramat di depan dalam bab yang keempat, tak silap, ataupun kelima, bab yang keempat kita akan bicarakan tentang apa dia karamah. Kat sini kita tak bicara panjang lebar lah. Jadi kata tu, ditanya apa dia yang dikatakan nampak karamah tu, maka beliau pun menjawab, mengambil sesuatu yang dikehendakinya, seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendakinya. Maknanya dengan kata lain, kemuliaan yang pada orang yang benar-benar zuhud terhadap keduniaan dan hatinya tertumpu kepada Allah dan hari kemudian, maka dia tu hanya mengambil daripada keduniaan ni perkara-perkara apabila yang
atau mengambil, ataupun dia hanya akan buat benda-benda yang Allah Taala suruh buat, suruh ambil, dan dia takkan ambil kalau perkara tak ada suruhan. Dan apa perkara yang ditegah, itu yang mereka akan tinggalkan. Itu antara kemuliaan. Dan berkata lagi Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala, para ulama yang cerdik, pandai telah melihat pada hakikat ikhlas, maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahawa ikhlas itu jadilah segala pergerakannya dan diamnya ketika bersendiri atau bersama orang lain, tidak dicampuri oleh satu sama ada nafsu atau sebarang tujuan keduniaan. Ini kesimpulan ikhlas, tuan-tuan. Highlight kan ni, Sahal Tustari ini menyatakan, maknanya golongan cendekiawan berhimpun, ataupun golongan cendekiawan berbicara ataupun mengkaji tentang ikhlas, maka mereka tidak mendapati bahawa seikhlas tu apa dia? Segala gerak-geri kita, diam kita, sama ada kita seorang diri ke, sama ada kita dengan orang lain ke, tak ada dicampuri sesuatu sama ada nafsu, keinginan nafsu yang kepada perkara-perkara ditegah, ataupun sebarang tujuan-tujuan keduniaan, pujian orang, sanjungan dan seumpamanya. Dan terakhir berkata As-Sari As-Saqati rahimahullah ta'ala, jangan engkau beramal kerana manusia, dan jangan engkau meninggalkan sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau memberi sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau membuka sesuatu amalan kerana manusia. Habis, tuan-tuan, tentang ikhlas. Ini maknanya ringkasnya, ikhlas itu makna kita menunggalkan niat kita tu, matlamat kita, tujuan kita daripada segala amal ketaatan yang kita lakukan semata-mata kerana mengharapkan kerana menjunjung titah perintah Allah dan mengharapkan kehampiran diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita sambung pada fasal yang masih lagi dalam fasal yang pertama tentang ikhlas dan sidik. Ikhlas dah selesai. InsyaAllah minggu depan kita sambung bicara tentang sidik ya. Sampai sini dahulu, lebih kurang harap dimaafkan. Salah silap saya itu harap diperbetulkan. Panjang umur, kita sambung minggu depan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda wa sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa azziqna halawatal iman bima ja'a bihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.